أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Surat 23. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berangsur-angsur. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, yakni memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka ataupun orang yang kufur engkar. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang, pada waktu pagi dan petang, dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah per Tuhan dengan mengerjakan sembahyang, yakni tahajud, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemudahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka. Dan apabila kami kehendakkan, kami jadikan orang-orang yang serupa dengan mereka, menggantikan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan. Maka sesiapa yang mahu kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah dengan iman dan taat. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana, mengaturkan sebarang yang dikehendakinya dan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkannya di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Sebelum kita menafsirkan ayat yang dibaca ini, kita buat pembetulan ayat yang dibaca minggu lepas, iaitulah ayat yang ke-21. A'aliyahum, bukannya alaihim. Aliyahum, barisnya aliyahum ataupun aliyatahum. Itu bukannya alaihim, tulisannya macam alaihim. Di sini ada juga faedah orang tak erti bahasa Arab ni. Tak erti bahasa Arab, dia tengok baris. Hak erti bahasa Arab, dia tak tengok baris, tengok tulisan saja. Kadang-kadang terlajak. Bacaannya aliyahum ataupun aliyatahum, dua qiraat, bukannya alaihim. Tulisannya macam alaihim. Boleh jadi mudah terlajak bila kita baca Quran. Aliyahum thiyabu sundusin ataupun aliyatahum thiyabu sundusin. Bacaannya begitu. Firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila.
Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Quran dengan secara berperingkat-peringkat. Tak diturunkan sekaligus. Diturunkan 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Tak diturunkan 30 juzuk sekaligus. Kerana hikmah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga disempurnakan dalam masa 23 tahun. Baru sempurna 30 juzuk Al-Quran. Tujuannya ialah untuk memberi peringatan secara berkesan dengan berlakunya peristiwa-peristiwa dan sebab-sebab. Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat supaya menjadi pengajaran yang berkesan. Di dalamnya peringatan, janji yang benar, janji nikmat kemenangan dunia dan syurga di hari akhirat, dan amaran bala di dunia dan neraka di hari akhirat. Di dalam Quran juga terdapat perkara yang menggalakkan fadilat, pahala, kelebihan yang dijanjikan oleh Allah, dan amaran seksa dalam neraka. Di dalamnya adalah perkara yang benar, hukum-hukum yang adil, hukum yang baik, yang menyelesaikan akidah yang benar, kepercayaan pada Allah yang Maha Esa, tak ada Tuhan yang lain, cara beribadat, cara melaksanakan hukum yang berkait dengan kehidupan diri sendiri, rumah tangga, masyarakat berjalan, negara, politik, ekonomi, dalam negara dan antarabangsa, antara angkasa lepas. Semuanya ada dalam Quran, dan itu adalah benar. Dan segala janjinya adalah benar. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu hukuman Tuhanmu. Wahai Muhammad, jangan berasa supaya diturun azab cepat mereka yang lawan ni. Malah kalau boleh kita ikut gerakan panah kita, hak lawan tambah ikut ni biar penuh litar lalu. Bakali kalau Tuhan jadikan doa kita makbul macam doa Nabi, bakali hari-hari orang mati. Lawan kita doa suruh mati, lawan doa suruh punuh selalu. Ni Tuhan suruh Nabi bersabar, beri tempoh kepada mereka supaya mereka berfikir sepanjang-panjangnya. Biar siapa mati, Tuhan yang menentukan bila dia mati. Kalau dia mati pun layak jadi ahli syurga, dapat hidayah. Kalau tak layak, masuk neraka, padanglah dengan jahat dia sepanjang umur dia. Tuhan beri peluang begitu. Jangan gopoh wahai Muhammad. Wala tuta' minhum athima, dan jangan engkau ikut mereka yang berdosa, mereka yang jahat, yang berdosa, yang tenggelam di dalam syahwat, di dalam hawa nafsu mereka. Au kufura, mereka yang engkar dengan sekeras-kerasnya. Mereka yang tak ikut Nabi ini, di antara mereka ialah mereka yang tenggelam di dalam hawa nafsu. Mereka merasakan kalau ikut Nabi ini tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tak boleh buat benda yang haram. Nabi betul Nabi, amanah, benar. Tapi kalau ikut dia banyak benda kita tak boleh buat. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Padahal benda tak boleh tu benda yang merosakkan diri. Allah Ta'ala nak jaga dia. Tapi jenis manusia ni tak boleh jaga diri dia sendiri. Nak buat benda yang merosak, macam kelekatu yang menerkam ke arah pelita yang bernyala. Tengok kawan-kawan dia berlapangan dah mampu, hangus, jember juga ke pelita tu. Inilah perangai manusia. Para ulama mengatakan sebab nuzul ayat ini kepada Utbah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Al-Mughirah apabila kedua-duanya datang menemui Nabi SAW, di mana Al-Walid di mana mereka berkata, wahai Muhammad, jika sekiranya apa yang membawa duduk dakwah orang ni kerana nak kahwin, nak ke orang puang, kami sanggup cari orang puang yang comel sekali, beri kamu kahwin kamu.
Kalau mu nak harta, kami sanggup kumpulkan harta. Beri padamu. Nak jadi raja, lantik mu jadi raja. Mu nak apa wahai Muhammad? Nak jadi ketua, mu jadi ketua. Tapi jangan bawa Islam ni. Jangan bawa Islam. Mu nak mayang-mayang lah. Jangan suruh orang lain pula tinggal arak, judi, berhala. Biar keadaan biasa wahai Muhammad. Kata Utbah bin Rabi'ah kata, wahai Muhammad, aku sanggup mu nikah dengan anak aku sendiri. Anak aku lawa. Aku nak pergi kamu wahai Muhammad. Aku bawa kamu jadi bini mu, tak payah belanja. Kata Al-Walid yang orang kaya, aku sanggup beri harta aku padamu wahai Muhammad. Bila Nabi mendengar perkara ini, Nabi sangat duka cita. Padahal Nabi ini ikhlas nak selamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Tetapi dia ingat Nabi ini hawa nafsu kuat sangat. Nak nikah je. Dia ingat Nabi ini nak ke harta. Dia ingat begitu tujuannya. Bahkan begitulah ucapan mereka yang menentang Islam sehingga hari ini. Dia ingat orang yang berjuang Islam ni nak ke harta, nak pakar macam dia, sekadar tu je. Bukan melaksanakan syariat Allah yang adil. Nak melaksanakan syariat Allah yang adil, mesti kena ada kuasa. Kuasa pemerintahan. Tujuannya melaksanakan syariat. Bukan kuasa itu saja. Dia ingat orang yang berjuang Islam ni macam dia juga. Nak ke benda, nak ikut hawa nafsu. Itu cara mereka. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar wahai Muhammad. Sabar menghadapi karenah mereka. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah Tuhanmu wahai Muhammad. Sebut nama Tuhanmu. Sama ada ketika semayang ataupun ketika tak semayang. Sebut banyak-banyak di waktu pagi dan di waktu petang. Waktu pagi, waktu petang, sebut nama Tuhan banyak-banyak. Berzikir. Berzikir, bertasbih, berdoa kepadanya wahai Muhammad. Wa minal laili fasjud lahu. Dan sebahagian waktu malam engkau sujud. Engkau sembahyang wahai Muhammad, yakni sembahyang tahajud. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbih mempersucikan Allah malam, di waktu malam yang panjang, ketika orang ramai dalam keadaan tidur wahai Muhammad. Disebut dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam wahai Muhammad, engkau bertahajud dalam keadaan sunat kepadamu. Walaupun sunat bagi Nabi macam wajib. Nabi bertahajud, mudah-mudahan Allah Ta'ala letak kamu di tempat yang terpuji wahai Muhammad. Berkata Asy-Syatibi, kalau kita buat ibadat di waktu orang tidur, dalam menghadapi cabaran, kita akan fikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kita akan rasa semua presiden, semua raja-raja, semua pemimpin yang tak mau ikut Allah Ta'ala ni debu yang halus di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Debu yang halus. Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masa je. Lebih halus pada debu lagi. Lebih hina kalau mereka lawan Allah Ta'ala, lebih hina daripada debu yang duduk bawah tapak kasut. Mereka hina sehina-hinanya. Sabar. Bila kita bertahajud di waktu malam, ingat nikmat dia nak beri kita. Dia janji nak beri pakak, nak beri pitih, nak beri apa, banding nikmat dalam syurga. Nak bayar satu jokong emas istana dalam syurga tak agak dengan pitih yang mereka ada ni. Nak beri ke kita, tak ada. Nikmat Allah Ta'ala tidak terhingga. Kalau sekiranya kita diugut pula dengan J, dengan penjara, mana teruk dengan neraka kalau kita lawan Allah Ta'ala. Neraka tak terperi sakitnya. J ni barang je, sikit je. Di sinilah nabi-nabi dan ulama-ulama yang mengikut Nabi tak takut bersiapa dalam menegakkan agama Allah. Bila mereka bertahajud, mereka beribadat, membina kekuatan dalam diri mereka.
Inilah hikmat Allah Ta'ala suruh Nabi bertahajud di waktu malam, menghampirkan diri kepada Allah. Dan Allah Ta'ala dedahkan sifat mereka, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka itu, mereka yang lawan Islam di kalangan musyrikin dan orang-orang yang seperti musyrikin, mereka ini kasih kepada perkara yang segera, perkara yang ada di atas dunia. Nak tengok selalu, nak lapar selalu, nak nampak selalu benda yang nampak stokor, nampak piti stokor, nampak piti seguning, nampak piti 100 beg, muat lori piti banyak, nampak selalu di atas dunia, nampak nikmat-nikmat di atas dunia. Mereka nak perkara yang segera. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan, tak peduli terhadap adanya di belakang mereka hari-hari yang sangat berat, iaitu hari kiamat. Hari kiamat nak bayar dengan semua harta yang ada di atas dunia. Kalau beri kepada mereka semua bank, semua emas, perak yang di atas dunia ni, beri kepada mereka, nak tebuh daripada balasan Allah, Tuhan tak terima hari kiamat kelak. Hari yang sangat berat. Mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kamilah yang telah menciptakan mereka. Kami telah jadikan mereka sebagai seorang manusia, dilahirkan ke dunia kanak-kanak, jadi orang muda. Wa shaddadna asrahum, dan kami kuatkan sendi-sendi orang saraf mereka, sehingga mereka jadi kuat. Mereka sedar siapa yang jadikan mereka. Allah yang jadikan mereka, yang jadikan diri mereka, jadikan orak saraf mereka, jadikan sendi mereka, jadikan jantung dan orak-orak jantung mereka, semua Tuhan buat belaka. Kalau Tuhan tarik seorak je, gelepar, Tuhan tarik seorak je, gelepar. Mereka tak sedar tiap-tiap satu orak ni adalah pemberian daripada Allah. Orak dan sendi-sendi mereka tak sedar. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang lain yang lebih taat dan lebih kuat beribadat kepada Allah Ta'ala. Di sinilah apabila datangnya malaikat bertemu dengan Nabi SAW, wahai Muhammad, malaikat yang jaga bukit, izinkan kami angkatkan bukit. Malaikat boleh angkat bukit, negeri pun boleh angkat. Tuhan beri kekuatan pada mereka. Kami angkatkan bukit dan hempaskan di atas penduduk Mekah tu. Nabi kata jangan. Tak apalah. Kalau mereka tak beriman, boleh jadi anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, zuriat mereka yang akan datang. Ataupun Tuhan ganti puak yang lain daripada mereka. Itu hak Allah Ta'ala, nak binasakan mereka bila-bila masa. Tuhan turunkan ayat ini untuk memberi semangat kepada Nabi SAW. Bahkan disebut dalam ayat yang lain, surah yang lain, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya mereka berpaling, kami tukar kaum yang lain, tidak seperti mereka. Abu Jahal yang lawan Nabi, anak dia Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, jadi sahabat Nabi, mati syahid dalam peperangan dengan Rom. Ayah kafir, anaknya Islam. Tuhan tukar. Kadang-kadang Tuhan hapuskan satu umat, ganti umat yang lain. Bila orang Arab yang sudah berasa dia ni Arab sangat, dia ni sebangsa dengan Nabi, sebahasa dengan Nabi, bahasa Al-Quran, tapi tak erti bahasa, tak ikut Quran, lawan Nabi, Tuhan tukar orang lain pula yang mempertahankan Islam. Di antaranya dalam masalah ilmu sebagai contoh, bila berlakunya hadis palsu, macam-macam hadis, Tuhan lahirkan ulama-ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Ini bukan orang Arab, orang Asia Tengah dekat Rusia tu.
Orang Rusia, dekat Rusia. Bukhari bukan orang Arab, orang Bukhara, orang belah Asia Tengah, yang Tuhan jadikan mereka memelihara ilmu hadis. Sangat hebat. Imam Ghazali bukan orang Arab, Imam Ghazali orang Iran, orang Parsi. Imam Ghazali orang Tus ialah satu daerah di Iran. Asy-Syirazi orang Iran. Ibnu Hazmin orang Spanyol, Andalus. Tuhan lahirkan ulama, Tuhan lahirkan pemimpin. Salahuddin Al-Ayyubi yang berjaya membebaskan Mesir, membebaskan Baitul Maqdis daripada tentera salib. Itu orang Kurdis. Bukan orang Arab, orang Kurdis. Mengalahkan Richard the Lionheart, mengalahkan penglima raja-raja daripada Eropah. Sampai hari ini orang putih tak beri negara pada orang Kurdis. Bangsa Kurdis ni bangsa yang tak ada negeri, sebahagian duduk di Turki, sebahagian duduk di Iran, duduk di Iraq, duduk di Syria, duduk di Rusia, di Armenia, orang Kurdis. Tak ada negara. Sebabnya penjajah tak beri negara pada mereka. Kerana bangsa mereka lah yang memimpin tentera Islam membebaskan Baitul Maqdis. Tuhan gantikan kaum yang lain. Setelah hilangnya Kurdis, Tuhan jadikan orang Turki, bukan orang Arab. Tuhan tukar kaum lain. Badalna amsalahum tabdila. Kami tukarkan seumpama mereka kaum yang lain. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini, iaitulah ayat-ayat Quran ini adalah peringatan. Peringatan daripada Allah. Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Maka sesiapa yang berkehendak mengambil manfaat, mengambil faedah daripada petunjuk Al-Quran ini, maka dia boleh mengambil jalan Tuhannya, jalan Tuhan, jalan Allah, iaitulah as-siratal mustaqim, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan Nabi-Nabi, jalan sahabat Nabi, jalan ulama-ulama yang mengikut ajaran Nabi. Kalau nak tahu jalan Allah Ta'ala, jalan yang satu saja, tak ada jalan yang lain. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan apa yang kamu kehendaki tidak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Semua perkara yang berlaku adalah dengan kehendak Allah, tak dinafikan. Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah ni dua. Kehendak mengikut peraturan tabi'i. Kehendak mengikut peraturan akal yang Tuhan beri pada manusia, mengikut pilihan. Yang kita jawab pasal apa harga minyak naik, kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala, kena ke Allah Ta'ala je. Mata apa jenayah banyak, kehendak Allah Ta'ala. Betul, kehendak Allah Ta'ala. Tapi mu dulu pilih benda jahat. Macam iblis. Berlakunya iblis kafir dengan kehendak Allah Ta'ala. Betul, iblis jadi kafir kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana iblis sombong. Aba, sombong. Aba, enggan. Wastakbara, sombong. Berasa dia lebih. Maka hamu nak, sila. Pilihlah. Tuhan dah beri tahu dah ini syurga neraka. Iblis tengok dah syurga, tengok dah neraka, tapi nyombong, maka tak layak dapat hidayah. Begitulah mereka yang merasakan diri dia bijak, diri dia cerdik, tak berdoa pada Allah Ta'ala, semayang tidak khasyuk, ihdinas siratal mustaqim baca, tapi tidak khasyuk, tak sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala beri petunjuk, maka dia tak layak dapat petunjuk. Maka kita kena bersungguh untuk minta petunjuk dengan Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan Allah sentiasa bersama dengan orang yang baik. Kalau kita bersungguh nak cari kebenaran, Tuhan tunjuk jalan kebenaran. Macam tadi bunuh orang 100 orang. Bunuh orang 100 orang. Dia sungguh-sungguh nak cari kebenaran. Tuhan selamatkan dia dengan taubat. Mal'am bin Ma'urah, alim, ilmunya hebat, doanya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Berasa dia padan dengan cerdik dia.
padan dengan bijak dia, lupa pada Allah Ta'ala. Orang beri benda, ambil benda, tolak peraturan Allah Ta'ala, maka mati kafir walaupun dia seorang yang alim. Na'udzubillah min dzalik. Di sinilah kita kena bersungguh bergantung dengan Allah Ta'ala. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala memasukkan sesiapa yang ia kehendaki ke dalam rahmatnya. Rahmat berada di dalam Islam, beramal dengan Islam, dan di hari kiamat rahmat masuk syurga. Masuk syurga bersama dengan orang-orang yang beriman yang diterima oleh Allah. Waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang yang zalim itu disediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Orang yang zalim yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Kita ni orang Melayu zalim ni kata orang baru zalim, lepas orang baru zalim, rapat harta orang baru zalim. Yang lawan Islam tak zalim. Dia lawan Islam tapi suka tolong orang, batu orang. Baiklah tu. Tapi lawan Islam tidak, tetap zalim. Meletakkan sesuatu tidak kena dengan hukum Allah, dengan petunjuk Allah adalah zalim. Walaupun tengok duduk beri tu beri ni, tapi lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang zalim itu azab yang sangat pedih. Ayat-ayat ini menutup suratul Insan. Ditutup dengan janji daripada Allah, rahmat kepada mereka yang beriman, mengerjakan amal yang saleh, yang memilih petunjuk Allah Ta'ala. Dan mereka yang zalim, yang lawan Allah Ta'ala, diberi amaran yang keras. Wallah.